nak print lebih daripada tu pun tak apa, sebab offer letter ni penting. Offer letter ni awak kena submit pada kami. Kemudian siapa yang nak apply for MARA loan pun kena bagi offer letter. Siapa yang dah apply MARA, nak apply zakat lagi pun nak ada offer letter. Kemudian nanti bila dah habis belajar, dia akan kalau penyembah MARA, bila nak buat pengurangan MARA, nak buat bayar balik tu, dia akan minta lagi offer letter. So dekat situ je dah 4. So better buat lebih. Okay, nak buat 5 pun tak apalah. Okay, kemudian simpan. Okay, sebab lepas awak dah masuk belajar, kami dah tak boleh nak access dah you all punya offer letter. So kena simpan siap-siap lah. Okay. Alright. So boleh print semua 1 sampai 5 ni, kemudian baca. Okay. Alright. So dekat sini adalah tempat untuk buat penerimaan tawaran lah. Siapa yang belum buat acceptance, so just klik saja yang warna hijau ni, klik here to accept offer. Okay, selepas klik kat situ, selepas klik dekat sini, awak kena masukkan awak punya salinan IC, kemudian ada SPM slip. Siapa tak ada SPM slip boleh guna sijil SPM, salah satulah. Okay, kemudian transkrip. Okay, transkrip ni kita nak full transkrip, bukannya transkrip semester akhir sahaja. Okay, kita perlukan transkrip penuh. Maksudnya dalam satu helai tu ataupun 2 helai transkrip tu ada daripada SEM 1 sampailah awak habis. Kalau ada yang ada industrial training ke, OJT ke, semua dalam tu. Okay, kalau tak ada, okay, saya tahu ramai yang belum dapat, especially student-student KV. Okay, student KPM pun ada yang belum dapat. Okay, so apa yang you all boleh buat adalah you all boleh bagi partial transcript. Partial transcript ni maksudnya apa? Partial transcript ni adalah transkrip satu persatu. Maksudnya biasanya kebanyakan college dia akan bagi satu semester satu helai, satu semester satu helai. Macam itulah. So semester 1 sampailah semester akhir, tapi kena bagi sekali surat tamat pengajian. Okey, yang mengatakan memang awak dah habis belajar dah. Okey. Andai kata ada transkrip ataupun ada partial transkrip, tapi tak ada surat tamat pengajian, apa yang you all boleh buat? Okey, saya ambil contoh satu. Okey. Ni contoh KPTM. Okey, dekat yang KPTM ni, okey, contoh tengok kat sini, dekat tulis sini program completed. Maksud ni pelajar ni dah habis dah. So kita tak perlukanlah surat tamat pengajian dia. Okey. Dia kata dia tak ada ke, kita boleh terimalah yang ni. Sebab dia tulis kat sini program completed. Okey, contoh yang kedua, ni politeknik. Okey, dekat sini pun ada tulis program completed. Dia tulis status completed. Maksudnya pelajar ni dah habis dah. Okey. Yang kedua, okey, ni contoh KPM. Okey, dekat bawah sikit dia tulis dah tamat pengajian graduat. Maksudnya student ni memang dah habis dah, tinggal nak graduate saja. Okey. Syarat untuk masuk ke UniKL, belum graduate pun tak apa. Yang penting tamat pengajian. Okey, tamat OJT ke, tamat pengajian ke, tak apa. Yang walaupun belum bergraduasi. Okey. Alright. Ini contoh college vocational lah. Okey. Biasanya pelajar-pelajar college vocational dia akan bagi daripada semester 1 sampai dia punya OJT. Okey, kemudian page last sekali dia akan bagi yang ni. Okey, mengatakan yang pelajar ni sah dan layak untuk bergraduasi. So maksudnya dia dah habis lah, dia dah habis belajar dah. Okey. Okey. Andai kata tak ada juga, benda tu last option yang kita boleh terima adalah kita tengok pada credit hours dia. Okey. So total credit hours masa diploma yang you all perlu ambil adalah 92. So awak dah ambil 92 credit hours. So credit fulfill 92 credit hours. So dekat sini maksudnya awak dah habis semua kredit lah. Okey, semua awak dah dapat dah. Dah maksudnya memang dah habis. So yang tu, ini adalah option yang terakhir yang kita boleh terima lah. Okey, or else memang kena ada surat tamat pengajian. Okey. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Okey, tak ada. Okey, jangan tanya dalam chat ni sebab saya tak nampak chat ni. Tak ada. Ada. Okey. Saya tak dengar lah. Boleh kuat sikit tak? Saya ada. Ya, silakan.
Sir, dekat tu website tulis acceptance deadline 1 hari bulan. Saya tak pasti saya dapat saya punya final result saya bila. Okey, so untuk sampai sini dah. Ada orang main saya punya slide ke? Okey. Untuk acceptance, abaikan saja deadline tu. Kita terima sama juga 2 minggu sebelum hari pendaftaran. Okey. Tapi kalau anda kata ada problem apa-apa, boleh PM je saya terus. Nanti kita ni lah, kalau malu nak PM saya, boleh PM Semaizul. Okey, dalam grup tu ada 4 orang admin, saya, Semaizul, ada Encik Ajmal, ada Puan Masliza. 4 orang tu yang boleh proseskan you all punya ni lah. Okey, kalau rasa malu nak tanya saya, boleh tanya yang lain lah. Okey. Alright. So selesai sahaja acceptance. Okey. Nanti dia akan keluar macam ni. Okey. So dekat sini nak tengoklah sama ada ini tak ada apa, ni just confirmation of accept offer saja. Okey, just baca, kemudian tick dan accept tu saja. Okey. Untuk pembayaran yuran pendaftaran, okey. So saya tahu ada a bit confusion. Okey, untuk hostel kita tak wajib. Okey, mungkin ramai yang ingat semester 1 wajib duduk hostel. Tak. Kita tak wajibkan lah. Kalau pelajar tinggal berdekatan, nak duduk di rumah masing-masing pun boleh. Ada juga pelajar kita yang tinggal berdekatan tapi nak duduk hostel pun ada juga. Okey. So, siapa yang nak duduk hostel, kena bayar yuran hostel lah. Siapa yang tak nak duduk hostel, tak perlu bayar yuran hostel. Okey. So, yuran pendaftaran kita hanya RM490 sahaja. Okey. Kalau nak tengok details 490 tu apa, boleh tengok dekat tadilah yang saya suruh you all download tadi tu. Okey, ada yuran WOW, yuran library, yuran macam-macam lah, insurans dan sebagainya. Okey. Kemudian siapa yang nak tinggal di hostel, okey, yuran hostel adalah 270 sebulan. Okey, ataupun kalau you all mampu nak bayar untuk satu semester terus pun boleh. Satu semester 1350. Okey, satu semester panjang biasanya 5 ke 6 bulan. Okey, tapi kita charge 5 bulan sahaja. Okey. So terpulanglah kalau nak bayar satu bulan saja, so 400 tambah 270. Kalau rasa nak bayar satu semester terus, 490 tambah 1350. Okey. Untuk bayaran yuran pendaftaran dan juga yuran hostel, okay, you all boleh guna JomPay lah. Sekarang ni better pakai JomPay je, senang. Okey. Siapa yang tak pernah guna JomPay, kejap lagi saya tunjuk juga macam mana nak guna JomPay. Okey. Hanya perlu guna JomPay saja. Okey, masukkan bila kod. Okey, dekat sini ada tulis bila kod 19901. Nanti dia akan keluarlah Unicap Business School, kemudian masukkan amount dia lah. Okey. Kemudian siapa yang nak tinggal di hostel, okey, ada bayaran access card. Access card ni apa access card ni? Dekat Unicap Business School kita punya hostel berkonsepkan kondominium. Okey, maksudnya rumah lah. So access card ni setiap pelajar akan dapat. So pelajar hanya boleh pergi ke level pelajar yang dah berdaftar itu saja. Contoh awak dah didaftarkan tinggal di rumah tingkat 30. So awak boleh pergi tingkat 30 sahaja. Awak tak boleh pergi tingkat yang lain lah. Okey. So itu function access card dia lah untuk safety purposes lah. Okey. Tapi untuk bayaran access card ni, saya sarankan bayar selepas dah dapat nombor ID. Okey, sebab apa? Sebab nanti bila you all tekan link ni, dia akan minta nombor ID dan sebagainya lah. So better bayar selepas dapat nombor ID. Okey. And bayaran untuk access card bukan dekat 19901. Dia guna akaun yang berbeza. Just klik saja dekat sini ataupun scan saja QR code ni, nanti dia akan terus ke sana lah untuk payment access card. Okay, so kat saya ulang, yuran pendaftaran dan yuran hostel bayar di Unicap Business School, yuran access card sahaja bayar di Kobeta. Okay, Kobeta tu nama yang menguruskan kita punya hostel lah. Okay, so jangan tertukar.
Okay, ramai yang dah tertukar. So, saya dah buat kotak yang berbeza dah ni. Okay, so harapnya tak ada kekeliruan lah. Okay, so macam mana nak guna Jumpay? Ini salah satu contoh lah. Okay, mana-mana online banking pun boleh pakai. Okay, jangan ingat CIMB saja. Tak, semua online banking boleh pakai. Okay, even dekat ATM pun awak boleh pakai juga. Okay, so first just klik saja payment, nanti dia akan keluar Jumpay. Kemudian masukkan bila kod 19001. Reference 1, masukkan IC number pelajar, bukan IC number ibu atau ayah atau kakak atau siapa-siapa. Okay, walaupun bayar guna akaun mak contoh, reference 1 tetap IC pelajar, bukan IC ibu atau bapa. Okay, kemudian reference 2 nama pelajar, bukan nama yang bayar. Okay, faham Okay, saya ulang, bila kod 19901. Okay, reference 1 IC number pelajar, reference 2 nama pelajar. Okay, kemudian save as favorite terus. Kenapa saya cakap save as favorite ni? Sebab nanti you all nak bayar yuran pendaftaran untuk semester-semester akan datang pun akan guna kaedah yang sama. So save je lah siap-siap sampailah you all habis graduasi. Okay, dah graduate nanti nak delete, bolehlah delete. Okay, kemudian masukkanlah amount dia 490 ke 760 ke. Okay, terpulanglah. Kemudian tekan payment. Dah selesai. Okay, selepas selesai buat payment, okay, boleh ambil receipt daripada Jumpay ni untuk buat ni, register online. Okay, register online ni jangan buat sekarang lah. Register online kita buka pada 13 hari bulan 2. Okay, sama saja, semua proses daripada terima surat tawaran sampailah nak mendaftar nanti, semua guna link yang sama saja. Okay, tekan register online. Ya. Nak tanya, Aha. dekat ref 2 tu dalam grup cakap yuran pendaftaran, tapi tadi saya cakap dekat tu nama student kan? Dia sebenarnya nak pilih yuran pendaftaran pun boleh. Tapi sebab dah ramai yang, bukanlah ramai, ada a few lah. Okay. Dia letak IC orang lain. IC ayah, IC mak. So kita tak boleh nak detect. So letak nama pelajar. Kalau confident IC number ni betul, boleh je tulis yuran pendaftaran. Okay. Just in Okey, case, baik. Terima kasih. just in case IC number dekat reference 1 tu salah satu nombor kan. At least kita boleh refer pada nama yang kedua tu. Okay. Alright. Saya tanya, Ya. residence fee kat sebelum ni, itu semua perlu ke? Resident fee apa? Residence fee. Kalau kita datang dari rumah, tak kena bayar ke? Tak perlu. Siapa yang tak nak duduk hostel tak perlu bayar yuran hostel. Jadi registration fee sajalah yang perlu bayar? Ya, betul. Okay, thank you. Okay. Sekarang tengah azan. So saya pause kejap. Habis azan kita sambung semula, okay? Siap
Alright. So kita sambung semula lah. Okay. Okay. Boleh nampak ke saya punya slide? Saya nak tanya boleh sir? Ya, ya. Boleh. Yang registration fee yang 490 tu kan? Itu tu 1 month ke 1 semester? 1 semester. Yang 490 tu? Ni dah tulis kat sini. Amount of registration fee for semester 1. I see. Okay. Thank you sir. Mahal nak bayar bulan-bulan. Okay. Alright. Assalamualaikum. Ya, salam. Tanya tentang residence fee tu, kita boleh bayar sekarang ataupun perlu bayar masa dapat student ID? Okey, untuk kedua-dua yang dekat atas kotak pertama ni boleh bayar siap-siap. Yang kotak kedua bawah ni sahaja tunggu dapat nombor ID, student ID. Kalau bayar asing boleh? Macam mana? Kalau bayar asing boleh tak? Bayar apa? Bayar registration fee tu, residence fee belum. Oh, maksudnya nak bayar asing. Boleh je, tak ada masalah. Alright, thank you. Baik. Okey. Nombor ID tu nak dapat kat mana sir? Nanti, ni lah saya nak tunjuk ni. Okey. Okey, dah cukup soalan. Alright, so selepas dah buat bayaran, okey, boleh terus upload bukti pembayaran lah. Tekan saja register online. Kemudian nanti dia akan keluar macam ni. Okey, dia keluar je macam ni. Kemudian choose file, masukkan saja you all punya receipt lah. Receipt pembayaran tadi. Okey. Okey, masukkan bank slip. Kemudian terus tekan submit. Okey. Akan ada pelajar, contoh pelajar-pelajar yang dah buat bayaran, bila dia tekan register online, okey, dia akan terus keluar macam ni. Okey, saya ulang. Okey, sepatutnya selepas buat pembayaran, okey, ni kita cerita 13 hari bulan 2 nanti Okey, selepas buat pembayaran kena upload receipt. Okey, tekan register online, dia akan keluar macam ni. Kemudian masukkan receipt tadi, kemudian tekan submit, dia akan keluar macam ni lah. Okey, tapi akan ada pelajar yang dia tekan saja register online, okey, dia akan terus keluar macam ni. Kenapa? Maksudnya you all punya payment dah clear. Maksudnya daripada bank sampai ke Unicare, and Unicare dah buat clear payment dah. So dah settle dah dekat situ. Okay, so jangan rasa terkejut lah tiba-tiba keluar macam ni. Okay, memang akan ada macam ni lah. Sebab kadang-kadang di kod bank juga, kadang-kadang floating tu lama. Kadang-kadang dalam masa 1 hari dah boleh settle. Okay, so kalau dalam 1 hari dah boleh settle, biasanya esoknya you all dah boleh terus tengok kat sini. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay. Kemudian masukkan balik nombor IC dekat sini, tekan continue, dia akan keluar macam ni. Okay, dekat sini confirmation lah untuk you all nak duduk hostel ataupun tidak. So dekat sini, ini final tau. Maksudnya, kalau you all tekan no, maksudnya memang dah tak boleh dah nak duduk hostel. Okay, kalau nak duduk juga, you all kena beratur balik. Maksudnya, kena tunggu kalau ada kekosongan, baru kita boleh masukkan you all dalam hostel. Okay, so kalau yang nak duduk hostel, tick yes. Terus tekan tick yes, I need hostel. Nanti kita akan terus daftar nama awak dalam hostel lah. Okay, maksudnya you all memang perlukan hostel. Okay, yang mana yang rasa tak perlukan hostel, okay, ada juga pelajar-pelajar kita, dia kenal sini-sini dia. Okay, so sini-sini dia pun duduk rumah sewa luar, and dia nak duduk sekali dengan sini dia pun boleh, tak ada masalah. Okay, so yang mana yang tak nak duduk hostel, nak duduk luar ataupun nak duduk sendiri, just tick no saja. Okay, kemudian tekan continue. Okay, so nanti dia akan keluar macam ni. Okay, dekat sini please make sure sama juga nama, IC, alamat, semua kena betul. Okay, email, nombor telefon. Email ni paling penting lah. Email dan juga nombor phone ni kena make sure betul. Sebab apa? Sebab email ni, dekat email ni nanti you all akan dapat password untuk email UniKL. Okay, once you all nak login untuk email UniKL yang pertama, you all akan dapat password dekat email ni lah. So make sure email ni betul. Okay, kadang-kadang ada yang kejap terhuruf besar lah, terhuruf kecil lah. Patutnya .my jadi .nai.
Okay. So nanti kena make sure betul lah. So kalau ada kesalahan dekat sini, tolong inform kami lah. Okay. Selepas semua ni dah check, terus tekan register. Okay. Tekan je register, you all akan terus dapat nombor ID. Okay. Dekat sini akan ada nombor ID lah. Your student ID number kat sini. Okay. Nombor ID. So nanti dia akan bagilah kat sini. Okay. Student portal, apa dia punya username, apa dia punya password. Okay. Kemudian dia akan keluar juga kat sini. Apa you all punya email UniKL lah. Dan juga password apa. Okay. Boleh print dan juga ni lah. Boleh buka ni untuk activate you all punya ni lah. Okay. Untuk student portal tu, kalau you all buka, memang tak akan ada apa-apa lagi lah. Okay. Selepas orientasi nanti baru boleh tengok jadual kelas, boleh tengok macam-macam lah. Okay. Right. So, okay, selepas you tekan registration confirmation slip ni, download and print. Okay, so nanti dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar macam ni. So, print nanti bawa masa hari pendaftaran. Okay, andai kata semasa you all print benda ni, okay, tengah print, dekat email ni kosong. Dia tak ada keluar apa-apa. Okay, boleh WhatsApp saya lah. Untuk yang kes kereta terpencil macam ni, boleh WhatsApp saya terus. Okay, dia tekan je. Okay, tekan saja register tadi. Kemudian dia tekan registration confirmation slip ni. Download. Dia kat sini email ni dia keluar kosong. Tak apa, print saja. Nanti PM saya untuk saya tengoklah dalam sistem kau ada error dekat mana-mana. Okay. Nanti saya akan bagi. Nanti you just tulis sajalah dekat sini. Okay, kemudian slip ni boleh bawa masa hari pendaftaran. Okay, setakat ni jelas tak? Jelas. Baik. Okey, registration fee kena bayar online atau bayar di uni ya? Registration fees sebenarnya boleh bayar dua-dua, tapi kita sarankan bayar secara online sebab nanti masa hari pendaftaran, kalau you all nak bayar masa hari pendaftaran, nak bayar kat kaunter pendaftaran tu lambat. So sepatutnya proses pendaftaran tu ambil masa 30 ke 40 minit je, tapi sebab awak nak buat bayar secara manual, dia jadi sejam lebih. So, buang masa kat situ lah. Okay. Alright. So, kita kembali pada yang tadi. Okay, ada soalan? Okay, tak jadi bertanya. Okay. So, kita dah sampai step tadi. So, kita nak cerita pasal yang nombor 4 ni, persediaan pendaftaran. Okay, persediaan pendaftaran ni, you all boleh baca kat sini lah. Okay. So, dekat sini. Okay. So, untuk sambil menunggu hari pendaftaran, apa yang you all boleh buat adalah you all boleh lengkapkan borang-borang ni. Okay, ada 10. Ini pun kita dah pendekkan lah. Sebelum ni banyak lagi dokumen, tapi sekarang kita perlukan lah. Kita perlukan 10 saja. Okay. So, yang pertama gambar berukuran pasport. Okay, 1 ke 2 keping. Kemudian salinan surat tawaran. Okay, kemudian IC depan belakang. Sijil lahir, kemudian salinan slip. Okey, boleh tengok dekat sini ada yang warna biru ni. Yang warna biru ni, kalau you all, kalau boleh, dapatkan cop pengesahan. Okey, kenapa saya sarankan dapatkan cop pengesahan? Supaya masa hari pendaftaran nanti, tak perlu bawa yang original. Okey, saya ulang, yang warna biru ni, okey, 3, 5, 6, 7, 8. Kalau boleh, dapatkan cop pengesahan. Apa maksud cop pengesahan ni? Maksudnya, contoh result SPM, you all photostate. Okay, you all photostate, bawa yang kopi, bawa yang ori, pergi jumpa dengan pegawai, kemudian dia akan check. Okay, ada betul ke ataupun ada penipuan ke? Kalau dia kata betul, dia akan cop, dia akan kata sah benda ni benar. Maksudnya benda ni memang betul lah, tak ada penipuan apa-apa. Okay, so bila hari pendaftaran, you all boleh terus bawa yang kopi saja, tak perlu bawa yang ori. Saya takut kalau you all bawa yang ori nanti hilang. Okay, so okay, untuk dokumen ni 1 sampai 9 ni, saya sarankan you all buat lebih daripada 2. Okay, saya ulang. Untuk dokumen 1 sampai 9,
saya sarankan you all buat lebih daripada 2. Kenapa? Sebab dokumen-dokumen yang you all buat ni 1 sampai 9 ni adalah dokumen yang diperlukan juga semasa you all nak apply for MARA loan nanti. Okay. Dan untuk apply MARA loan, dokumen-dokumen yang saya cakap ni dia perlukan cop pengesahan. Okay. Jelas So, dokumen dari nombor 1 sampai 9 ni, kecuali nombor 1 lah. Gambar pasport tu dia tak adalah cop pengesahan. Okay. Tak ada cop pengesahan lah. Tak ada punchline kat situ. Okay. So, nombor 2 sampai 9 tu dapatkan cop pengesahan. Tapi untuk MARA, dia akan minta cop pengesahan daripada siapa yang nak tulis boleh tulis. Okay, nanti tak ada tanya-tanya dah. Okay, untuk cop pengesahan tu boleh dilakukan ataupun MARA hanya terima cop pengesahan daripada pegawai kerajaan. Nombor 1, pegawai kerajaan. Yang kedua, grade 41 dan ke atas. Saya ulang, dokumen-dokumen yang perlukan cop pengesahan ni, MARA hanya terima nombor 1 daripada pegawai kerajaan, nombor 2, grade 41 dan ke atas. Contoh yang boleh, kalau sekolah rendah, boleh jumpa dengan guru besar. Kalau sekolah menengah, boleh jumpa pengetua. Dan juga guru penolong kanan. Kalau pergi balai bomba, balai polis, boleh jumpa inspektor dan ke atas. Okey, kalau ada ketua kampung, boleh jumpa ketua kampung. Okey, kalau ketua surau, ketua masjid tak boleh. Okey, sebab ketua surau, ketua masjid dia dilantik oleh penduduk situ. Dia bukan dilantik oleh kerajaan. Okey, kemudian pesuruh jaya sumpah pun tak boleh. Pesuruh jaya sumpah tak silap saya bukan grade 41 ke atas. Okey, so better buat lebih lah. Okey, untuk dokumen-dokumen ni. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ya. Kalau gambar tu nak gambar belakang tu warna putih. Tak kisah, putih boleh, biru boleh, merah boleh. Yang penting muka awak, bukan muka orang lain. Saya nak tanya. Kalau Ya. Yang untuk pegawai tu kan, yang cop pengesahan tu, kalau pegawai tentera boleh ke? Boleh. Pegawai, yang penting dia pegawai kerajaan, grade 41 ke atas. Itu saja. Ahli politik, kalau boleh jangan ahli politik. Katakanlah ada pakcik tu ahli politik ke, kalau boleh janganlah. Sebab nanti kan kalau macam kerajaan bertukar ke apa ke kan, nanti kan MARA tak terima kan. Better jangan ahli politik lah. Okay, ni pernah adalah kes-kes terpencil macam ni. Okey. Kemudian yang mengesahkan dokumen ni bukan keluarga sendiri. Katakanlah abang ke, ayah ke kan. Ayah bagi sijil lahir ayah. Kemudian ayah sendiri yang cop kata benda tu sah. Tak boleh yang tu. Dia kena orang lain lah. Kalau macam pakcik ke, pakcik tu boleh consider lagi lah. Okey, jangan keluarga sendirilah. Okey, ayah ke, abang, kakak ke tak boleh. Kita tak boleh terima lah yang tu. Okey, alright. So next. Sir, saya nak tanya. Ya. Kalau macam salinan kad pengenalan tu, dia kena ada cop JPN ke macam tu kan? Cop JPN? Dekat IC mana ada JPN? Tak, kalau macam salinan dia. Oh, tak. Dia tak kisah. Kalau nak siapa-siapa pun boleh sahkan. Ya, tapi yang macam saya cakap tadi lah, kalau boleh, kalau nak dapat cop pengesahan tu, terus jumpa pegawai grade 41 ke atas. Okey, senang. Okey. Sir, kalau yang muat tu, macam saya punya dah hilang, jadi saya boleh masuk website muat and screenshot sahaja. Boleh diterima ke kalau yang pakai macam tu? Boleh. Boleh sir Okey, jadi satu lagi pegawai kerajaan tu pegawai kanan A boleh ke? Tak kisah, yang penting dia grade 41 ke atas. Saya pun tak tahu pegawai A tu berapa grade dia, tapi mesti 41 ke atas. Okey, baik.
Okay. Dengan from dari 2 hingga 10 semua tu kena dicop ke? Okey, dia macam ni. Okey, sekarang ni yang saya cerita ni untuk submit kepada Uni KL. Submit pada Uni KL tak perlu cop pun. Tapi dokumen-dokumen ni nanti diperlukan juga untuk apply MARA. So, MARA perlukan cop pengesahan. So, alang-alang buat je sekali terus. Okey. So, jawapan dia kalau untuk cop pengesahan ni nombor 2 sampai 9 je. 1 tak payah, 10 tak payah. Okay, so next. Okay, nombor 10. Banyaknya soalan. Okay. Saya nak tanya pasal payment tu untuk yuran tu. Cerita ni. Okay. Bukan, sebabnya saya dah bayar dari tahun lepas, dah bawa payment bayaran dah. Tapi disebabkan MQA ada masalah MQA tu, dia dah hold dekat situ. Lepas tu bila MQA dah settle, bayaran saya masih ada lagi kan? Ya, sepatutnya ada lagi lah. Sepatutnya ada lagi kan? Sebab hari tu kita dah email. Tak apa, nanti boleh PM, nanti boleh PM saya lah. PM saya nama penuh dengan nombor IC pelajar. Okey. Sebab hari tu kita dah email untuk refund duit. Tapi kita sampai sekarang masih tak dapat lagi refund. So kita dah cancel untuk refund tu. Okey. Okey. So saya nak clearkan masih ada lagi tak saya punya payment tu? Kalau belum refund, then ada lagi lah. Tapi tak apa. Ada lagi WhatsApp je saya nama penuh dengan IC pelajar. Esok saya semak dengan finance. Alright. Terima kasih. Alright, dah cukup soalan. Kita nak next. Kalau tidak kan pukul 11 baru habis ni kan. Okay, so yang ni, tadi nombor 1 sampai 9. So nombor 10 tu ada tulis borang-borang pendaftaran pelajar baru A sampai D. Okay, ni lah dia borang A. Okay, borang A ni tak ada apa. You all just baca. Kemudian tick, then sign tu je. Okay, borang B. Okay, borang B ni pun tak ada apa. You just tulis nama. Nama, kemudian nama parent. Okay, yang part 3 tu. Okay, sekarang ni ada, nampak sini ada part 1. Okay, student. Part 2 is parent or guardian or spouse. Okay, yang ketiga adalah next of kin. Okay, next of kin ni adalah saudara mara terdekat. Okay, nak letak adik-beradik ke, nak letak saudara, kalau anak tunggal, nak letak saudara mara terdekat ke, contoh. Okay, apa function borang ni? Okay, selain daripada kita perlukan data pelajar dan juga ibu bapa, next of kin ni adalah untuk ni lah, untuk kita hubungi. Just in case anything happen, okay, minta jauh. Just in case anything happen kepada pelajar, kita call parent tak dapat, kita akan call last option adalah next of kin. Okay, next of kin ni, ni lah. Saudara mara yang terdekat lah. Sebab tu kita panggil saudara mara terdekat, bukan saudara mara. Okay, saudara terdekat. Kalau ada adik-beradik, boleh tulis adik-beradik. Okay. Right. Okay, borang C. Okay, ini adalah borang medical examination report. Okay. Untuk borang medical check up ni, you all hanya perlu bawa borang ni, borang C ni, borang C dan juga surat tawaran. Surat tawaran tu sebenarnya tak perlu pun, tapi ada klinik ataupun klinik kerajaan, biasa diorang akan nak tengok jugalah. Okay. So just bawa saja offer letter, surat tawaran dan juga borang C ni. Okay. So dekat sini ada part A. Okay, self declaration ni just tulis saja. Kemudian submit kepada doktor. Nanti doktor akan buat check up ikut ni lah. Part B ni. Okay, so nanti dia akan tulis kat sini. Okay, just buat sahaja apa yang ada dalam ni. Okay, so jangan tanya saya, ini kena buat ke, ini kena buat, ini tak payah buat. Okay, tak ada. Just follow saja yang ni, dekat dalam ni. Okay, kecuali chest x-ray. Okay, dekat bawah ni ada tulis chest x-ray is applicable to student registered diploma or bachelor program at Unicare RCMP only. Okay, yang ni tak perlu. Awak bukan Unicare RCMP, awak Unicare Business School. So tak perlu x-ray ni lah, chest x-ray ni tak perlu. Okay, selain daripada itu, yang ni perlulah. Okay, dekat mana boleh buat medical check up ni? Mana-mana pun boleh. Okay, mana-mana klinik ataupun mana-mana hospital, tak kira kerajaan, tak kira swasta, semua boleh.
Okay, kalau rasa mampu ataupun rasa nak cepat, nak dapat jawapan tu cepat, buat dekat swasta lah. 1 hari dah boleh dapat, 1-2 hari dah boleh dapat lah. Kalau macam dekat kerajaan, biasanya sekarang ni dah kena buat appointment. Ada yang seminggu, ada 2 minggu. Kemudian nak tunggu result dapat lagi seminggu, 2 minggu. Okay, so terpulang. Cuma kerajaan ni murah lah. Kalau macam klinik kesihatan tu RM1 je. Kalau macam klinik swasta tak silap saya dalam 50 ke 80 macam tu lah. Okay, depend kepada klinik tu lah. Okay. So, saya ulang. Part A, okay, bahagian A ni, you all tulis sendiri. Kemudian bawa borang ni pergi ke klinik ataupun hospital. Nanti doktor akan tulis kat sini. Kemudian doktor akan sign dan juga chop lah dia punya ni. Okay. Andai kata, okay, andai kata dah pergi dekat klinik tu, okay, dah sampai klinik tu, dah buat check up semua, tiba-tiba nurse ke doktor tu kata, oh dekat sini tak boleh buat lah, contoh urine morphine. Urine morphine ni kita tak boleh buat dekat sini atas sebab COVID ke dan sebagainya, tak apa, just proceed saja. Okay, proceed saja. Okay, yang penting kebanyakannya yang ni adalah. Okay. Alright. Okay, sir, nak tanya pasal check up tu. Macam saya cakap tadi lah, saya pernah buat semua tu. Semua dah clear masa tu, saya dah buat. So, saya boleh guna tak saya punya medical check up yang sebelum ni untuk medical check up ni, kita terima selama setahun. Maksudnya kalau jangka hayat dia setahun, bolehlah. Maksudnya tarikh pendaftaran ni 26 hari bulan 2. So, 26 hari bulan 2 tahun ni, kita boleh terima lagi lah. Masih boleh terima lagi lah. Andai kata lebih daripada setahun sikit, cuba je hantar dulu. Kalau pegawai kita terima, dia terimalah. Kalau dia tak terima, kena buat barulah. Kena buat barulah. Okay. Alright, terima kasih. Sebab medical check up ni bukan kita punya ni lah. Ini adalah daripada syarat-syarat daripada kementerian lah. So, kita kena follow. Okay, right. So, okay, setakat ni ada soalan tak untuk medical check up ni? Sorry, sir. Ya. Saya nak tanya untuk yang student profile tu, part tu yang information pasal parents tu, kalau ayah kita dah meninggal, kita just isi nama je ke ataupun nak isi juga? Yang ni ke? Yang student profile ni just tulis mak je lah dekat parent ni. Yang part 2 ni. Sorry, tak dengar. Just tulis mak je lah. Okay, so yang bahagian bapa tu kosongkan lah. Nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Alright, okay, thank you. Okay. Alright. So, okay, borang D ni pun tak ada apa, just baca, fahamkan, kemudian sign tu saja. Okay, untuk sign ni ada 2 tantangan pelajar, tantangan ibu, bapa ataupun penjaga kat sini. Alright. So, ini adalah date penting. Sebelum tu saya check ada lagi tak kat sini. Okay, ni dah settle. Ni pun dah settle. Dah settle. Okay. Alright. So ini adalah date penting. Okay, ini adalah kita punya WOW. WOW ni adalah Welcoming Orientation Week. Okay, kita punya orientasi ni biasanya pelajar sukalah sebab macam-macam aktiviti ada. Tapi yang paling penting masa orientasi ni adalah semasa orientasi ni lah kami akan ajar pelajar untuk guna student portal. Student portal ni adalah tempat untuk you all tengok you all punya jadual kelas, jadual exam, nak tengok you all punya everything semua dalam tu. Kemudian kita akan ajar macam mana nak guna e-library, kemudian macam mana nak apply MARA, macam mana nak apply PTPTN, macam mana nak basically everything kita akan ajar. Dan paling penting masa orientasi ni adalah kita akan buat credit transfer. Okay, saya ulang. Semasa orientasi ni juga kita akan buat credit transfer lah. Ini untuk pelajar-pelajar diploma. Pelajar-pelajar lepasan diploma, kita akan buat credit transfer masa hari orientasi. So, semasa hari orientasi ni, kalau dia kata nak buat credit transfer, biasanya dia akan cakap lah, esok kita akan buat credit transfer. So, apa yang you all boleh buat, semasa hari credit transfer, you all bawa transkrip. Okay, transkrip. Kalau daripada universiti-universiti di Malaysia, okay,
ataupun kolej-kolej yang berada di Malaysia hanya perlu bawa transkrip sajalah. Melainkan kolej tu baru ditubuhkan ke ataupun awak belajar diploma di luar negara ke, biasanya kita perlukan syllabus, course syllabus lah, program syllabus sekali. Okey. Kalau tak, just bawa transkrip sahaja. Okey. So ini adalah kita punya tarikh lah, 27 hari bulan 2 sampailah 3 hari bulan 3 untuk kita punya hari orientasi. Okey. So venue dekat mana? Venue sama juga dengan tempat you all mendaftar nanti, which is di Gurney Campus, Unicare Gurney Campus. Okey. Kalau yang tak tahu, kita ada 2 kampus. Untuk Unicare Business School, kita ada 2 kampus. Kenapa kita ada 2 kampus? Sebab student kita ramai. Student kita ada 3,000 lebih. So satu kampus tu memang tak muat. So kita ada 2 kampus. Cumanya hari pendaftaran nanti berlaku di Gurney Campus. Hari orientasi juga berlaku di Gurney Campus. Okey. Alright. Okey, yang ini adalah academic calendar lah. Okey. Just in case saya academic calendar ni belum keluar lagi, ada student dah call, parent dah call, dah tanya pasal academic calendar untuk tahun depan, nak bawa pergi umrah lah, nak bawa pergi bercuti lah dan sebagainya. Okey, so ini adalah academic calendar untuk tahun depan. So you all kena aware lah. Okey. Kalau kata cuti panjang tu bila, okay, kalau parent tanya nak bawa pergi Korea ni, bila kau free, bila awak cuti, inilah dia. Okay, so kelas kita akan start pada 6 hari bulan 3 sampailah 16 Jun. Okay, so semester break, mid sem break tu 24 sampai 28 April. Okay, kemudian ada revision week 19 sampai 23 Jun. Final exam 26 sampai 10 Julai. Kemudian korang akan cuti 11 sampai 28 Julai. Okay, about 3 weeks jugalah you all cuti. Okay, belum mendaftar lagi dah tahu dah bila exam, bila mid sem dan sebagainya. Okay. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Assalamualaikum. Nak tanya. Ya. Bila hari pendaftaran ya? Sekejap, tak dengar apa dia? Bila hari pendaftaran? Wow, bila hari pendaftaran? Nampak sangat tak tengok offer letter. Okay, dekat surat tawaran tu ada tulis hari pendaftaran pada 26 hari bulan 2, 2023. Okay, dekat dalam surat tawaran tu juga ada tulis online registration buka pada 13 hari bulan 2. Dekat surat tawaran tu juga ada tulis lokasi untuk hari pendaftaran. Okay. So, ini etika pemakaian. Okay, basically sebenarnya kita tak adalah strict nak macam ni. Pelajar kena pakai baju kurung, kena pakai kemeja, tak. Okay, sebenarnya nak pakai macam ni pun boleh. Okay, kalau nak pergi kelas pakai seluar jeans pun boleh, tapi janganlah pakai jeans koyak-koyak. Okay, pakai yang casual lah, smart casual. Okay, basically bebas tapi dia bersesuaian. Okay, kalau macam jeans tu, proper jeans lah. Okay, kemudian kalau perempuan yang pakai skirt, janganlah terlampau pendek sangat. Okay, lebih pada lutut. Okay, yang bersesuaian lah. Okay, tapi pada hari pendaftaran, kalau boleh pakai smart lah. Kalau boleh pakai paling smart yang boleh pakai lah. Okay, kalau lelaki nak pakai blazer, perempuan nak pakai blazer pun silakan, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hari pendaftaran nanti kita akan ada sesi fotografi. Okay, kita akan ambil gambar untuk buat student ID lah. Okay, student ID tu akan guna sampailah you all convo. Okay. Right. Okay, so setakat ni ada soalan tak? So, saya nak tanya. Ya. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, hostel UniKL dekat ke dengan kampus? Okay. Yang kedua. Soalan nombor 2, masa kelas biasanya start pukul berapa? Dan soalan saya yang ketiga, habis pukul berapa? Okey. Okey. Untuk menjawab soalan pertama, kita ada 2 hostel. Okey. Memandangkan kita ada masa lagi, saya boleh jawablah soalan pasal hostel ni. Kita ada 2 hostel. Yang pertama berada di Setapak. Okey, Zeta Park Condominium. Okey. Berada di Setapak. Yang kedua adalah Maxim City Light Sentul. Okay, di Bandar Baru Sentul. Okay, dia adalah berkonsepkan rumah lah. Okay, jarak antara hostel ke kampus dalam 8 km, tak jauh.
Okey, tapi dia sebab jam, so dia akan ambil masa yang lama lah. Okey. Untuk kelas paling awal akan start biasanya pukul 9 lah. Paling lambat pukul 6. Okey. Cumanya kelas dekat UniKL ni mungkin tak sama macam yang you all belajar dululah. Kalau daripada STPM ke, daripada diploma ke, kelas you all biasanya direct Isnin sampai Jumaat, pagi sampai petang. Okey, kalau macam dekat UniKL tak. Dekat UniKL ni semester 1 jadual you all memang kita dah siapkan. Untuk semester 2 ke atas, you all akan buat jadual sendiri. Okey. So, kelas dia bukannya hari-hari. Biasanya kadang-kadang satu hari tu mungkin 2 kelas, mungkin 3 kelas. Kadang-kadang dalam masa seminggu tu mungkin 3 hari je you all kelas. Okey, nanti you all akan tengoklah. Sebab tu masa orientasi kita akan ajarlah macam mana nak guna student portal. So that you all boleh belajar macam nak add subjek, nak drop subjek, macam nak buat jadual dan sebagainya. Okey, untuk info tambahan, sebelum ni memang kita sediakan transportation. Okey, bas daripada hostel ke kampus, kampus ke hostel. Tapi tahun ni first time kita tak sediakan bas sebab pelajar tak naik pun bas. Okey, tak tahulah mungkin pelajar-pelajar sekarang malu kot naik bas. Okey, tapi hakikatnya macam itulah. Tapi untuk tahun depan kemungkinan akan ada baliklah bas tu. Kita tengok pada management lah apa yang diorang decide. Okey, tapi nanti mungkin akan ada info tambahan daripada Sir Maizul lepas habis ni. Okey, yang tu nanti kita tunggulah. Okey, ada yang nak tengok gambar hostel ke? Nak. Nak okey, sabar. Okay, kalau ada yang nak tengok, alamak tak adalah sebab saya salah. Sebab gambar hostel tu dekat dalam PC. Nanti saya tunjuk gambar hostel Okay, so okay, alang-alang kita ada masa lagi. So saya nak cerita sikit pasal MARA. Okay, ini adalah syarat kelaikan untuk pinjaman boleh ubah MARA. Okay, so untuk tahun 2022 ni MARA dah naikkan. Okey, syarat ni diguna pakai pada tahun 2021 tak silap ke 2020 macam itulah. Okey. Untuk pinjaman boleh ubah MARA ni dia ada 2 kategori. Okey, which is kategori pertama kategori penuh, kategori kedua adalah sebahagian. Okey, kategori penuh ni maksudnya pelajar akan dapat yuran pengajian penuh dan juga allowance sara hidup. Okay, untuk allowance ni sebelum ni MARA bagi 700. Tapi previously MARA kata dia nak naikkan. Okay, dia nak naikkan. Saya jangkakan mungkin dalam 800 lah. Okay, 800 sebulan. Okay, itu untuk kategori pertama. Macam mana nak dapat kategori pertama ni? Pendapatan ibu bapa, pendapatan isi rumah lah. Okay, ibu campur bapa sebulan mesti bawah 12,000. Okay. Saya ulang, pendapatan bulanan ibu dan bapa sebulan mesti bawah 12,000. Okey, kalau lebih, MARA akan tengok pada pendapatan bercukai tahunan mesti bawah 150,000. Okey, pendapatan bercukai tahunan mesti bawah 150,000. Okey, ada student tanya, kalau ibu bapa saya bercerai macam mana? Okey, untuk ibu bapa yang dah berpisah, contohlah duduk dengan mak. Okay, MARA still perlukan dokumen-dokumen daripada ayah lah. Okay, maksudnya IC ayah, CJ kelahiran ayah, slip gaji ayah pun dia akan kira juga. MARA akan kira jugalah. Okay, itu syarat daripada MARA. Okay, kemudian untuk kategori kedua iaitu yuran pengajian sahaja. Okay, yuran pengajian sahaja ni dia nama sahaja sebahagian, tapi yuran pengajian ni dia tetap akan bagi penuh lah. MARA akan tetap bagi secara penuh. Okey, cuma pelajar tak dapat allowance sara hidup sahaja. Okey, pendapatan bulanan ibu bapa mestilah dalam range 12,001 hingga 20,000. Okey, kalau lebih MARA akan tengok pada pendapatan bercukai mestilah bawah 250,000. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak? Sir? Okey.
Saya nak tanya, kan tadi kata kalau macam mak bapak bercerai kan dia nak tengok juga bapak punya. Tapi kalau macam ayah dah meninggal tu macam mana? Mak je lah. Oh, mak je lah, ayah tak payah lah. Betul. Okay, thank you, tu je. Baik, okey. Sir, Ya. nak tanya, yang untuk pendapatan bercukai tu kan, kalau kata mak saja yang ada buat cukai tapi bapak tak ada, dia masih boleh dikira ke? Ambil yang mak je lah. Okay. Terima kasih. Sir, Ya. Ni kalau ayah saya dah meninggal tapi mak saya tak bekerja, macam mana nak minta? Okey, yang tu saya akan jawab kejap lagi. Okey, lain? Soalan lain? Saya ada soalan. Kalau parents dah bercerai dan ada ayah tiri, so ambil ayah tiri punya lah. Ke macam mana? Yes, betul. Okay, thank you. Baik. Next. Biasa Mara ni yang banyak soalan ni. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Waalaikumsalam. Ya. Kalau yang gaji tu dia tengok gaji bersih ke gaji kasar? Okey. Ya part ni saya kritikal sikit. Kalau Mara ni tak boleh salah nanti saya yang kena sekejap ni. Okey. Untuk menjawab soalan tu, dia ada dua. Untuk pegawai kerajaan, dia akan tengok gaji pokok. Kalau swasta, gaji kasar. Okay. So saya nak jawab soalan abang tadi. Alamak, tak ada pula. Okey. Baik, terima kasih. Sama. Okey. Untuk menjawab soalan abang tadi. Okey. Sebab dokumen tu tak ada. Okey. Tadi ada yang tanya. Kalau yang mak atau ayah, dia tidak bekerja. Ataupun bekerja sendiri. Okey. Mak atau ayah. Okey. Tak kira ataupun mak atau ayah ataupun mak ayah. Dia tidak bekerja. Okey. Ataupun bekerja sendiri. Awak boleh. Sebelum ni kita minta buat surat, tapi sekarang ni kita dah mudahkan cara. Apa yang you all boleh buat, you all tengok dekat sini, ada dokumen 1, 2, 3, 4, 5 ni. Tengok dekat nombor 4 ni, financial assistant. Okay, dekat financial assistant ni, dia ada page belakang sekali, kalau tak silap, dia ada satu borang. Borang tu adalah borang pendapatan, pengesahan pendapatan. So dekat situ, sekejap saya tengok contoh sekejap. Assalamualaikum. Nak tanya, hostel tadi dekat mana? So dekat sini ada financial assistant. Okay, this one. Okay, so dekat sini boleh pakai yang ni lah. Surat pengesahan pendapatan ibu bapa yang bekerja sendiri ataupun tidak bekerja. Okay, so letak nama pelajar isi, kemudian ibu. Kalau ibu sajalah, kalau bapa saja. Okay, kalau dua-dua tulis je dua-dua dekat sini. Okay, kemudian pekerjaan ni tulislah, katakanlah ayah bawa Grab. So boleh tulis ni e-hailing ke, katakanlah peniaga nasi lemak ke, tulis saja peniaga nasi lemak sini. Kemudian tulislah pendapatan sebulan, anggaran lah. Anggaran sebulan berapa, kemudian alamat berapa, kemudian tanda tangan, tarikh. Kemudian borang ni kena dapatkan pengesahan. Okay, pengesahan. Nampak tak dekat sini? Pengesahan daripada siapa? Daripada pegawai kerajaan grade 41 ke atas. Sama je. Grade 41 ke atas. Contoh ni siapa? Kat bawah-bawah ni adalah contoh-contoh dia.
Okey, selepas awak isi borang ni, mana-mana ibu ataupun bapa yang tidak bekerja ataupun bekerja sendiri, lepas lengkap isi, boleh bawa jumpa dengan ni lah, pegawai ni untuk dapatkan cop pengesahan. Okey, setakat ni ada soalan tak? Sir, saya ada soalan berkenaan dengan allowance sara diri tu kan. Sekiranya gaji ibu bapa atas 12,000 tetapi cukai pendapatan setahun tu bawah 150,000 boleh apply ke? Boleh. Okay, thank you. Apa-apa pun MARA akan tengok pada pendapatan bercukai tahunan. Biasanya ramai pelajar-pelajar kita gaji ibu bapa dia lebih daripada 12,000, tapi even ada yang lebih daripada 20,000 pun, tapi pendapatan bercukai dia bawah 250,000 ataupun bawah 150,000. Maksudnya dia still layak lah. Okay. Alright. So, ya. Let's say kalau saya ambil yuran pengajian dan allowance sara hidup tu kan. Okay, kat sini saya ada 2 soalan. First, selalunya bila tarikh diorang akan bagi dekat kita duit MARA tu. And then second, kita kena bayar sendiri untuk yuran pengajian ataupun diorang dah tolak siap-siap? Okay, good question. Okay, untuk pinjaman boleh ubah MARA ni, proses dia normally 1 semester. Okay, saya ulang, proses untuk dapatkan MARA ni adalah 1 semester. Okay, siapa yang apply MARA daripada semester 1 tak perlu bayar yuran pengajian untuk semester 1. Kenapa? Nanti once dia complete and sah je awak dapat, MARA akan terus bayar directly kepada UniKL. Okay, and MARA akan bayar yuran pengajian you all direct kepada UniKL. MARA bukan macam PTPTN lah, dia masukkan duit dalam akaun pelajar, pelajar kena bayar. Tak, MARA akan terus bayar direct kepada UniKL. Kecuali allowance sara hidup sahaja, MARA akan bagi kepada pelajar directly lah. Okay, biasanya proses dia memang 1 semester, tapi previously proses dia dah cepat lah. Maksudnya macam sebelum ni, paling awal 3 bulan pelajar dah dapat dah. Okay, cuma untuk allowance tu MARA akan bagi sedebuk lah, lamsam lah. Maksudnya katakanlah dia ambil masa 5 bulan. So 800 tu darat 5 bulan, awak akan dapat sedebuk 4,000 untuk 1 semester. Okay, so janganlah di lebur-lebur pula duit tu. Okay, simpan-simpan lah. Okay, saya dah jawab dua soalan lah. Okay, so untuk pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan, okay, katakanlah dia tak mampu untuk bayar yuran pendaftaran, you all boleh apply pinjaman pendahuluan MARA. Okay, pendahuluan MARA ni, okay, MARA akan bagi maksimum 2 ke 3,000 lah. Untuk 2 ke 3,000 ni, 2,000 kot. 2 ke 3,000 lah. 2 ke 3,000 lah, saya tak ingat berapa. Dia akan bagi kepada pelajar, katakanlah amount 2,000 lah, okay. Dia bagi 2,000. So 2,000 tu pelajar akan guna untuk bayar yuran pendaftaran. Kalau nak duduk hostel, bayar yuran hostel. Kalau ada lebih, boleh guna duit tu sebagai duit sara hidup lah untuk 1 semester. Okay. Tapi untuk pendahuluan MARA ni, kalau awak dah dapat pendahuluan MARA, kemudian awak apply for pinjaman boleh ubah MARA, macam saya cerita tadi, yang mana tak apply pendahuluan MARA ni, dia akan bagi sedebuk 4,000. Okay. Kalau macam awak ni, MARA dah bagi 2,000, nanti bila dah lulus yang pinjaman MARA tu, MARA akan bagi balance lagi 2,000 je lah. Okay, so dia akan tolak siap-siap dekat situ. Okay, so apa syarat-syarat untuk dapatkan pendahuluan MARA ni? Yang pertama, pelajar, ibu atau bapa adalah bumi putera, kemudian pelajar mesti bawah 40 tahun, melanjutkan pengajian di IKMA sahaja. IKMA tu adalah Institut Pendidikan MARA sahaja. Okay, kalau peringkat degree ni ada UniKL dan KPTM sahajalah. Okay, kemudian pendapatan kasar ibu bapa mestilah bawah 6,000 sebulan. Okay, dekat mana nak apply? Boleh apply dekat link ni. Okay, nanti dia akan bagi borang, kemudian awak submit lah borang tu. Okay, borang-borang tu boleh terus submit dekat pejabat MARA daerah ataupun pejabat MARA negeri. Okay. Katakan kalau duduk dekat, ya. Boleh tanya ke? Boleh.
Okay, kalau contohnya kami dari diploma sudah dapat pinjaman MARA, kan kami mau degree kami ambil MARA lagi. Jadi kami perlu buat penangguhan tu mesti minta surat pengesahan pelajar tu daripada UniKL kan? Betul. So kiranya kami buat dulu penangguhan, lepas tu baru kami boleh buat pinjaman MARA tu lah balik. Betul. Okey. Untuk dapatkan surat pengesahan pelajar, okey, ini tak kira lah daripada diploma tu pernah pinjam MARA ke, pernah pinjam PTPTN dia, proses dia sama. Apa yang you all perlu buat adalah you all kena buat penangguhan bayaran atas alasan menyambung pengajian. Okey, antara dokumen yang diperlukan adalah offer letter, surat tawaran dan juga surat pengesahan pelajar. Okey, cuma surat pengesahan pelajar hanya boleh dikeluarkan selepas awak masuk mendaftar nanti. Okey, saya ulang, surat pengesahan pelajar hanya akan dikeluarkan selepas awak masuk mendaftar. Okey, jangan risau. Dia ada satu tempoh yang panjang lah untuk you all settlekan penangguhan. Kemudian ada satu lagi tempoh untuk you all settlekan pinjaman. So jangan risau. Okey. Okey. So untuk yang nak apply pendahuluan MARA tadi, so boleh terus berhubung dengan ni lah pegawai-pegawai daripada setiap negeri lah. Semua negeri ada dekat sini. So kalau ada apa-apa soalan boleh terus direct kepada mereka ni lah, pegawai-pegawai negeri. Okay, pegawai MARA negeri. Okay, tengoklah awak duduk mana. Kalau duduk Melaka ke, jumpalah dekat Bandar Melaka. Okay, kalau duduk Pahang boleh pergi Kuantan. Okay, contoh. Okey. Setakat ni ada soalan lagi tak pasal MARA? Sir, saya nak tanya kalau macam yang daftar UniKL kali ni, dua beradik ada diskaun tak untuk adik-beradik? Ada diskaun adik-beradik. Salah seorang akan dapat ni lah diskaun 5%. Nanti masa orientasi, pegawai finance kita akan explain lah pasal ni. Kemudian nanti awak boleh dapatkan borang lah daripada dia, mengatakan borang, nama dia borang adik-beradik lah. So awak akan dapat diskaun 5% untuk setiap semester. Saya nak tanya, untuk MARA, kita perlukan akaun bank ke? Yes, memang perlu. Sebab kalau macam pelajar nak dapat allowance, MARA akan terus masukkan dalam akaun pelajar. So kena adalah akaun bank. Akaun bank apa-apa pun boleh. Okay, tapi normally apa-apa yang bank saja. Betul, yang mudah, yang biasa ni lah, yang biasa yang pelajar-pelajar kita pakai, CMB, Maybank, Bank Islam. Itu yang biasanya ramai pakai majoriti lah. Tapi nak pakai bank lain pun boleh, tak ada masalah. Hong Leong ke apa pun boleh lah. Tak ada masalah. Okay, lagi? Sir, untuk permohonan MARA kan boleh mohon sekarang ke ataupun mohon masa masuk nanti? Tak dengar apa dia tadi? Untuk permohonan MARA, kita boleh mohon sekarang ke ataupun masuk nanti baru kita mohon? Okey. Untuk permohonan MARA ni, lepas masuk mendaftar, baru boleh mohon. Kalau mohon sekarang pun dia tak jadi apa sebab MARA belum buka lagi. Okey, dia biasa MARA akan follow kita punya pendaftaran lah. Okey, selepas hari pendaftaran baru pelajar boleh apply. Ya. Saya daripada student KPM and saya dapat tawaran untuk IESP. Tapi yang tu untuk tahun ni. So saya tak ada offer letter untuk tahun ni. Saya minta tanggung untuk tahun depan. So saya patut abaikan ke macam mana? Sebab dia sama je kan? Dulu beza tau IESP dengan TESP. Untuk IESP ni biasa dia special sikit. Untuk IESP ni saya rasa better awak tanya direct dengan MARA lah sebab saya takut saya salah bagi jawapan. Okay, so untuk special case ni saya tak nak jawab lah. Saya takut nanti salah info, salah bahaya nanti. Okay. Okay, so sebabkan banyak orang tanya pasal MARA, Alalang dah buka yang ni. Okay. Kalau awak tengok kat sini, bantuan kewangan ni, okay, lepas dah habis baca apa semua ni, basically saya dah terangkan lah yang benda-benda ni. Okay. Ini adalah dokumen-dokumen untuk pinjaman MARA. Nampak? Sama je.
gambar, surat tawaran, salinan sijil kelahiran. Tapi ekstra dia nak ibu, dia nak bapa. Kemudian dia nak IC pelajar, kemudian IC ibu, IC bapa. Tapi dia nak juga nampak result SPM. Kemudian ada kalau STPM, kemudian ada diploma, MUET. Dia lebih kurang je. Cumanya ada penambahan sikit lah. Okey. Sebab dia akan libatkan ibu dan bapa lah. Okey. Kemudian ada borang BE dia sebagainya lah. Okey. So nanti boleh baca lah dekat sini. Nampak dekat sini. Pengesahan pendapatan daripada siapa, apa nampak. Ini semua saya dah explain dah tadi. Okey. So nanti boleh. Ya. Berkenaan dokumen ibu bapa untuk pinjaman mara ni, kalau ibu bapa bercerai dan pelajar tu dijaga sepenuhnya oleh grandparents, adakah kena guna dokumen ibu bapa juga atau guna dokumen grandparents as penjaga? Okey. Untuk soalan ni, special case ni, awak WhatsApp saya, nanti saya forward pada pegawai mara. Nanti saya tanya. Saya kalau ikut fahaman saya lain. Tapi WhatsApp saya untuk special case ni nanti saya tanya pada mara directly lah. So at least jawapan tu jawapan yang sahih lah. Okay. Saya tak boleh jawab soalan tu sekarang. Thank you. Baik. Okay. So ni nanti you all boleh baca kat sendiri lah. Kat sini. Okay. Alright. So saya nak ni antara yang terakhir ni. Okay. Untuk offer letter. Surat tawaran ni adalah benda yang paling penting sebelum you all masuk mendaftar. Okay. Surat tawaran ni especially untuk mara nantilah dia akan tengok sangat-sangat detail. Okay. Please make sure you all punya surat tawaran bersih macam ni. Okay. Maksud bersih tu maksudnya dia ni kita panggil surat tawaran penuh lah. Okay. Siapa pula tutup pagar tu. Okay. So ini adalah surat tawaran penuh. Okay. Please make sure dia macam ni. Dia bukan macam ni. Okay. Dia bukan. Tolong mute kejap siapa yang ada tu. Sialah, tak usah dah tiga. Orang duit semua. Okay. Please make sure you all punya surat tawaran tak ada keluar macam ni. Okay, tolong check balik. Okay, mungkin masa awal-awal hari tu you all buka dia dapat macam ni. Tapi tiba-tiba check hari ni dia keluar macam ni. Okay, tak tahulah mungkin sistem error ke apa-apa ke. Tengok make sure dia tak ada tawaran bersyarat. Macam bawah ni dah tulis tawaran bersyarat. Once dia tulis tawaran bersyarat, sebenarnya kalau awak masuk mendaftar pun dianggap salah. Okay, katakanlah kita terlepas kan, awak pun dapat masuk mendaftar. Tapi nanti bila awak nak apply mara, confirm kena reject. Okay, so please make sure betul lah ni. Okay, make sure nama, IC, alamat betul, program betul, tahun bila masuk, bila nak mendaftar semua make sure betul. And tak ada tawaran bersyarat. Macam ni dia tulis tawaran bersyarat sehingga kami menerima keputusan semester akhir. Okay. Tolong make sure tak ada macam ni. Ataupun please make sure untuk pelajar-pelajar accounting dia tak keluar macam ni. Okay, ini untuk pelajar accounting sahaja. Untuk pelajar-pelajar selain daripada accounting, kita tak perlukan MUET. Untuk accounting sahaja kita perlukan MUET. Okay. So untuk pelajar-pelajar accounting, kalau dapat surat tawaran bersyarat, sehingga kami menerima keputusan MUET ni, tolong inform kami lah kalau awak dah ada MUET. Okay. Untuk pelajar-pelajar yang tak ada MUET macam mana? Okay. Kita boleh terima pelajar-pelajar yang tak ada MUET sekiranya sebelum ni proses pembelajaran awak tu dijalankan dalam bahasa Inggeris. Okay, contoh daripada KPM, KPTM, UiTM dan sebagainya lah. Dia memang ada satu surat mengatakan program yang dijalankan adalah program yang dijalankan dilaksanakan dalam bahasa Inggeris ataupun medium of instruction of this program is in English. Okay, so kita tak perlukan MUET lah. Okay, dapat pengecualian MUET dekat situ. Okay, biasanya macam saya baru terima tadi UM. Okay, UM dia ada satu tulis, dia punya ada surat tamat pengajian dia tulis tu pelajar ni dah tamat pengajian. Kemudian dekat bawah tu dia tulis program ini dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Okay, boleh bagi yang tu. So kita tak perlukan MUET lah. Kecuali pelajar-pelajar KV, pelajar-pelajar poli,
biasanya memang kita perlukan muat lah. Okay, itu yang kami dah biasa buat lah. Okay, tapi tak tahulah kot tiba-tiba Poly dah upgrade ke kan. Poly dah upgrade kepada bahasa Inggeris ke, kami tak pasti. Okay, macam matrikulasi pun sama juga, kita perlukan muat juga. Okay. Right, so ini yang kot lah dia bertanya lagi. Ini adalah kita punya registration day berlangsung pada 26 hari bulan 2, 2023. Okay. Untuk alumni ni pelajar-pelajar ex foundation kami ataupun pelajar ex diploma kami datang mendaftar 6 hari bulan 3 lah. Okay. Untuk masa kami akan buka pada 8.30 pagi sehingga 2 petang sahaja. Okay, tapi kita akan revise balik, jangan risau. InsyaAllah untuk online briefing ni kita akan buat 3 kali. Okay, kita akan buat lagi sekali dalam bulan 1 macam tu. Kemudian insyaAllah lagi sekali kita akan buat pada bulan 2 lah. Okay, just in case apa-apa update kami akan terus bagi tahu masa ni lah. Masa online briefing nanti. Okay, alright. So sebelum tu saya nak panggil Sir Maizul ada? Yep, ada. Okay. So saya nak serahkan pada Sir Maizul lah kalau ada penambahan apa-apa. Boleh dengar suara saya, Encik Cik? Boleh. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lah dah pukul 9.30 dah almost 9.30. Okay. Alright, first and foremost nama saya Maizul Syambi Abdul Malik. Boleh panggil saya Sir Maizul boleh. Cik Maizul boleh. Abang boleh. Pakcik pun boleh. Okay. So basically saya dengan Sir Koji tadi kita orang yang in charge untuk untuk yang bahagian kemasukan dan pendapatan kemasukan dan kemasukan dari rekod pelajar lah ke Unical Business School. So saya dengan Sir Koji tadi. So basically selalunya sama ada student-student banyak live dengan saya ataupun Sir Koji melalui WhatsApp ataupun ada yang terus call pun ada. Alright. So inilah orang-orangnya yang akan membimbing kamu sehinggalah pada 26 hari bulan 2 nanti. Daripada sekarang sampai 26 bulan 2 nanti insyaAllah. Okay, so kami we are the frontliners lah untuk bahagian recruitment and admission, panggilan dan kemasukan pelajar ke Unical Business School. Alright. So basically tadi Sir Koji dah cakap panjang lebar daripada pukul 8.05 sampai dah pukul 9, almost 9.30 ni, dan macam kira dah almost 1.5 hours. Everything with regards to the enrollment, your documentation, you punya online registration letter, sekarang untuk yang kamu punya acceptance dan juga payment nanti, payment nanti and so forth lah. Alright, so sedikit saja daripada saya, ada beberapa. First and foremost tadi, lepas ni check semula kamu punya dalam website. Those yang belum buat acceptance lagi, tolong buat acceptance secepat mungkin. Dan siapa yang dah buat acceptance, tolong check balik acceptance kamu, because ada ada ramai lagi students yang tengok balik kamu punya dia ada tulis indicator please upload ataupun incomplete documents, which meaning kamu kena upload balik semula mana-mana documents yang incomplete. Macam tadi Sir Koji ada kata ada yang tak cukup lagi, yang tak buat, tak ada lagi yang the complete transcript, yang tak ada tulis completed ke graduated ke ataupun tamat pengajian bergraduate, semua tu tolong upload semula. Kalau tak ada yang incomplete documents, IC tak ada depan belakang ke, tak ada SPM, tak ada STPM, tidak ada MUET, tidak ada surat tamat belajar, sila buat secepat mungkin, sebab nanti selagi kita tak ada dokumen tersebut, kita tak boleh verify dokumen kamu untuk buat acceptance. Okay, bila tak ada buat acceptance, tak boleh verify, kamu tak boleh proceed untuk pembayaran. Okay, misalkan ada yang ramai yang WhatsApp kita, kami berdua yang tak boleh upload lagi, ada masalah sistem upload, okay, tak apa, inform kita ataupun terus email ataupun boleh terus screenshot dan forward kepada kita. Alright, so mana-mana please, tapi apa-apa pun kamu sendiri, student sendiri yang kena check semula dalam website tu. Kalau ada indicator, please resend ataupun please upload documents yang incomplete. Alright, so tolong berbuat secepat mungkin sepanjang tempoh sehingga Disember inilah. Okay,
Dan satu lagi, ada ramai lagi student. Okey, yang ini untuk pihak kami pula. Okey, ramai student yang dah pun ada hantar verification student, dah ada verification, dah buat acceptance. Ada yang message kita, sir, kami dah kata 7 hari bekerja. So kami tak dapat lagi verification apa-apa. Betul. Okey, sebabkan kita dapat banyak applications yang kita buat offering lagi dan banyak yang buat acceptance lagi. So kami ada kekangan di pihak kami sebab Business School di antara salah satu kampus di KL yang mendapat ramai pelajar, alhamdulillah. So kita ada kekangan untuk buat acceptance tu, kita akan tengok satu persatu program by program. Kamu bayangkan kalau satu program je nak dekat ada 200-300 application acceptance lagi. So saya berdua dengan Sekoji dengan seorang lagi Encik Ajmal lah yang membantu kami. Okay, so dia akan ambil masa sedikit. Kami berusaha untuk buat semua tu, untuk buatkan proses the verification of acceptance kamu punya dokumen semua tu, hopefully by end of this year lah, by end of this month. Okay, by 31st. Maksudnya kalau menjelang first week of January semua dah buat verified. Okay, kami kalau boleh nak buat secepat mungkin lagi. Right? So selepas itu barulah kamu boleh buat proceed untuk bayaran. Okay, yang bayaran yuran pendaftaran dan juga yuran untuk resident. Siapa-siapa yang nak duduk residence. Okay, it is optional, it's not compulsory. So boleh pilih sama ada nak duduk atau tak duduk. So berbalik kepada resident, so sila buat decision by now. Kalau kamu kata nak duduk resident, bayarlah untuk resident. Kalau kata tak mahu duduk resident, tak perlu bayar untuk resident. Bayar pendaftaran saja. But bear in mind, towards nanti 13 hari bulan Februari nanti baru start register online. Masa itulah kamu nak buat pembayaran registration online semua tu. Masa itulah kamu nak buat nak ready nak kata nak tiba-tiba nak duduk hostel lah. Takut dah terlambat because kita residents tu ada untuk yang mereka yang betul-betul yang dah book dulu. Okay. Dan satu lagi sentuh pasal residents juga, saya pun dapat mandatlah info daripada bahagian campus lifestyle yang menjaga student residents ni. Okey, kita sediakan residents ni, dia khusus dia untuk semua orang, untuk semua student pelajar baru. Tetapi kita lebih menitik beratkan untuk student-student yang betul-betul out from Klang Valley. Maknanya out daripada KL Selangor lah. Okey, kalau daripada Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, semua itulah. Alright, Sabah, Sarawak especially. Okay. Kalau mana-mana yang duduk KL, sekitar Klang Valley, yang tu kita sarankan untuk kalau tak perlulah duduk hostel. Boleh duduk di rumah sewa ke macam tadi Sekoji kata ada dah senior-senior yang ajak duduk dekat luar rumah sewa ke apa ke. Okay. So itu kita lebih galakkan lah. Tapi kita cuba juga untuk untuk student kalau nak masuk ke residents pun tak ada masalah. Cuma kita takut ada kekangan daripada segi ramai, takut ada kita nak cakap takut tak mencukupi kapasiti. Sebab tu kalau siapa yang dah betul-betul kata nak duduk resident, terus buat bayaran untuk yuran pendaftaran dan resident. Okay? So tidak berlaku nanti kemudian kata okey tiba nak tak nak. So walaupun ada masa lagi 1-2 bulan ni, so kena firm betul-betul sama ada kamu nak duduk residence ataupun tidak. It is optional. Okay, it's not compulsory. Alright. Okay, satu lagi saya nak remind juga. Okay, setiap hari kita ada terima untuk student buat pertukaran program. Online dia nak tukar course, tukar program. Accounting nak pergi Islamic Finance nak pergi marketing nak pergi buat international business nak buat management entrepreneurship. It is okay. Kamu boleh buat pertukaran program. Kalau kamu perasan dekat dalam website tu ada change program online kepada button macam tu. So klik dekat situ. Tetapi kita ingatkan kepada student bila buat pertukaran change program online tu, orang kata macam ni dia punya orang kata kena betul-betul tengok entry requirement. Dan sila tengok betul kesesuaian kamu kepada dalam program tersebut. Okay? Because ada student-student yang dia tengok diploma dia tengok daripada peringkat SPM dia. Alright, kalau contoh kalau kamu rasa kamu tak cukup strong dalam certain subjek, contoh tak strong dalam mathematics, tak berapa strong dalam ekonomi, dapat peringkat D, peringkat SPM kata E, dapat D, setakat cukup-cukup makan saja, tiba-tiba nak masuk
analytical economics. Walaupun kamu lepas untuk entry requirement dia untuk masuk. Tetapi orang kata kena ukur baju di badan sendiri. Kalau nak masuk program-program itu, tengok pada kelulusan kamu, tengok kepada orang kata kesesuaian kamu. Okey, bukan simply tukar ataupun simply ikut kawan untuk tukar program. Okey, itu satu. Dan satu lagi, bila kita buat pertukaran program ni, kita hanya benarkan hanya satu kali sahaja melalui online. Jangan minggu ni kamu nak tukar ini, kita dah approve, minggu depan kamu nak tukar program lain pula. Lepas tu kita dah tukar sekali lagi, minggu tu tukar pula balik ke program yang tu. No, there's no such thing. Okay? Dia program pertukaran satu kali saja. Siapa-siapa yang dah tukar, yang kita dah approvekan tu, itulah program kamu. Melainkan tiba-tiba sebab dalam sistem dia akan sekali saja. Kalau tiba-tiba kalau kamu masih lagi nak bertukar, kamu kena tunggu pula pada hari pendaftaran ataupun selepas minggu orientasi untuk kamu buat secara manual pertukaran program. Itu pun akan tengok kuota dan akan tengok kelulusan kamu. Dia akan bahagian akademik ataupun program koordinator program tu yang akan tengok kesesuaian ataupun kesesuaian kamu untuk masuk ke program tersebut. Right? So jangan tukar-tukar. Kita terima ramai bertukar-tukar program. Minggu ni tukar program ni, minggu depan tukar program ni sebab ikut kawan satu, sebab nak rasa macam dia sesuai kat program tu. Walhal dia tak berapa sesuai pun dengan program tu. Okay? Itu tentang change program. Okay, pasal kemasukan, acceptance, residence, tukar change program. Okay, tadi ada sebut pasal transport. Okay, macam Sir Koji kata, betul untuk tahun 2021 ni kita dah bukan berhentikan. Kita stop semua tentang transportation. Cuma semalam saya ada diberitahu oleh pihak student development juga, Campus Lifestyle, yang kemungkinan besar kita nak adakan semula perkhidmatan transport bus daripada kampus ke resident ke kampus, vice versa. Okay, so kalau sekarang ni sebentar lagi mungkin saya akan buat sedikit randomly survey dalam group. Sebab sekarang ni kita nak minta, kita nak inform pada student, kita nak tanya student sama ada student ataupun especially parents boleh atau tidak ataupun rasa mampu atau tidak untuk membayar tambahan untuk transportation, because sebab dianggarkan student boleh bayar untuk satu semester. Anggaran transportation itu adalah 500 ke 550. Katalah kita ambil 550 untuk satu semester, untuk bukan satu bulan ya, satu semester 550 RM550 ataupun RM550 untuk satu semester. Saya ulang, satu semester, kan kita satu bulan pula. So saya akan buat survey sama ada student yang duduk resident, dia nak tak, is it okay amount tu untuk kamu bayar. So maknanya 490 untuk iuran pendaftaran, 270 untuk satu bulan punya residence, dan another 130 pula untuk access card dengan kunci, dan another top up 500 to 550, tak tahu lagi exact factual figure, tapi dia tak akan lebih pada 550 untuk buat untuk bayar untuk transportation. Okay, so kita kena perlu tanya student sama ada. Tapi bila kamu dah bayar, student dah bayar tu, make sure kamu commit lah. Jangan nanti naik bas lain, naik public transport, because kamu dah bayar. Tak nak rasa kamu tak nak rasa terbeban, tak nak rasa rugi kamu dah bayar. Nanti tumpang kawan naik motor, tumpang kereta kawan ke, because kamu dah bayar. Kalau macam dulu, previously, tahun-tahun sebelum ni kita ada dia punya route bus tu, dia ada pagi, tengah hari, petang, membawa ke malam. So, tapi dengan bus kali ini, saya difahamkan mereka akan buat kekerapan tu lebih kerap. Maksudnya ada pagi, ada between, ada macam kata lah, ada pukul 8, ada pukul 10, pukul 12, pukul 3, pukul 6 sampai malam. So, dia ada kekerapan bus. So, tak adalah kalau tertinggal time sekali ni, ada lagi time yang lain. Okay, so that's why nak betul-betul make sure value kamu bayar RM550 tu berbaloi. Okay, itu untuk yang perkhidmatan bas. Selain daripada itu, okay, sesiapa-siapa yang back to registration tadi, sesiapa yang dah buat pembayaran, dah settle semua, tunggu receipt tu, jangan pegang sehinggalah 13 hari bulan 2, baru kamu boleh buat register online. Sehinggalah
sampai 26 hari bulan 2 pada hari kejadian lah, hari pendaftaran. Okay, so sekarang hold dulu, buat dulu, upload dulu acceptance, upload dokumen untuk dokumen acceptance, kami buat verification, insyaAllah secepat mungkin, se-speed yang boleh untuk habiskan semua before end of this year. So nanti by Januari dah banyak kamu boleh kamu boleh hold dulu sehingga kamu tunggu 13 bulan 2. Okay, so jika ada apa-apa pertanyaan lagi, apa-apa updated info, kami akan update dalam kita punya WhatsApp group. Okay, alright, please respond dekat situ. Mungkin lepas ni kita akan lebih banyak respon lewat ni, kita punya first. Macam tadi Sakoji kata, kita akan ada lagi series of online briefing untuk kamu lebih faham. Okay, supaya tak ada nanti tanya benda yang sama berulang-ulang. Nanti pun Sakoji kita akan share segala slide tadi tu kita dalam WhatsApp group kita. Alright, okay, setakat itu ada apa-apa soalan? Sebab kita nak cuba habiskan sampai 9.45. Tak nak drag sangat. Ni pun dah ramai dah yang dah keluar, dah apa. It's okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan setakat ini? Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya untuk bagi pihak anak saya, Adriana Balkisha. Okey, dia mula-mula dapat surat tawaran tu katanya dekat Kolej UniKL Jalan Geni. Lepas tu untuk pengesahan tawaran Jalan Sultan Ismail. Jadi saya perlu buat pendaftaran dekat UniKL mana tu Tuan? Pengesahan tawaran macam mana tu Puan? Saya pun kurang ada. Pengesahan tawaran ada alamat yang lain berlainan ke macam mana? Bukan, untuk confirm. Okey. Dia macam ni Puan. Sekarang ni saya rasa memang ada sistem error. Bukan nak Puan seorang je lah. Ada a few student juga yang dapat dua surat tawaran yang berbeza. Which is dekat situ venue dia ada tulis Geni Campus, ada yang tulis dekat Jalan Sultan Ismail. Okay, mungkin ada sistem error dekat situ lah. InsyaAllah kita akan cuba betulkan by this week. Tapi venue untuk tempat pendaftaran adalah di UniKL Business School Geni Campus. Oh, Geni Campus lah. Betul, Datuk Keramat. Datuk Keramat Okey. Lepas tu soalan saya yang kedua, tadi saya kurang jelas kalau katakan ada perkhidmatan bas sebab anak saya ni daripada Kuala Terengganu Tuan. Jadi sebolehnya mau duduk resident lah. Jadi untuk naik bas tu kena bayar berapa ratus tadi Tuan? 500 ke 550. Di anggaran tu. Setahun lah tu? Untuk satu semester. Untuk satu semester. Ya, untuk satu semester. So, kita tak dapat lagi dia punya, sebab tu diuruskan oleh jabatan lain, jabatan mahasiswa tu. So, kita akan dapat the actual, sebab tu kita nak tanya dulu kepada student, sebab student boleh tanya refer kepada parent, boleh tak untuk membayar 550 tu. Dia 500 ke 550 lah untuk satu semester. So kalau boleh nanti kita akan buat satu survey, kita tengok berapa pula contoh dalam 300 student ni, okey 50 orang memang dia nak setuju untuk ambil bas sebab dia nak duduk, ataupun yang duduk resident tu dia dah ambil bas. So kita akan survey daripada situ. Tapi kena sama ada kita nak bayaran dia begitulah 550 untuk satu semester. Tu pembayaran tu boleh dibuat bila tu untuk yang pendaftaran dan resident tu Tuan? Pendaftaran dengan resident dah boleh buat sekarang dah. Sehinggalah awal bulan 2 nanti. Dah boleh buat pembayaran. Ya, betul. Betul. Especially yuran pendaftaran dan yuran resident. Yang RM130 untuk yang access card dengan kunci tu kita akan inform kemudian nanti. Mungkin menjelang bulan 1 nanti. Ya. Okey, baik Tuan terima kasih. Sama-sama. Right. Okey, ada soalan lain lagi? Sir. Ya. Boleh tak saya nak minta tolong perjelaskan lagi sikit, macam ada confuse sikit tentang yuran pendaftaran semester 1 dengan yuran pengajian. Yuran pendaftaran yang RM490 tu lah. Campur RM270 kalau kamu duduk hostel. So bersamaan yang perlu dibayar adalah RM760 lah. Yuran pengajian adalah nanti yang yuran pengajian kamu campur. Kamu program apa? International Business. International Business, kalau tak silap saya 39K untuk 3 tahun. Itu yang yuran pengajian tu nanti kalau kamu berhasrat untuk apply MARA, tu yuran pengajian kamu nanti dia akan diselesaikan between MARA dan juga UniKL. Itu nanti kemudian.
Okey. So sekarang fokus untuk yuran pendaftaran je dan resident lah kalau ambil resident. Okey, terima kasih. Okay. Alright. Ada lagi? Sir, saya nak Jangan berebut-rebut. Okey, siapa tanya dulu? Tanya dulu. Ambil saya nak nombor. tanya yang dokumen tu kan yang nak upload kan ada IC, SPM, STPM dengan MUID. Okey. Yang SPM dengan STPM tu dia nak surat berhenti ataupun macam sijil result tu? Bukan yang result tu lah. Memang termute tu. Termute. Sorry. Okay. So dia maknanya dia kamu punya kalau tak ada sertifikat tu lagi, slip tu pun tak apa. Pun boleh guna. Bukan student sekolah. STPM ni dia mudah sikit lah. Sebab awak dah dapat result STPM tu, kira awak dah habis belajar lah tu. So tak perlu. Satu lagi STP, ada satu lagi pula STP ada pattern ni yang keluar macam kalau kesusastraan tu dia ada soalan 1, 2, 3, lepas tu bahasa Melayu 1, 2, 3. Tak apalah panjang-panjang tu. Bagi yang the general one tu. Okay. Kata pengajian berapa? Geografi berapa? Yang paling simple macam tu kita tengok. Okay. Dan juga SPM. Okay. Lepas kalau macam sebab saya dah upload hari tu. Okay. So kalau macam dah upload tu tak boleh macam retrieve balik ke atau macam mana? Sebab hari tu yang MUID tu saya hantar. Dia saya cek balik, dia macam dia punya file tu macam hilang tau. Kadang-kadang tu bila kita deal dengan teknik sistem dia akan technical error, tapi kadang-kadang sebenarnya bila student ada ramai je student yang ada WhatsApp saya, dia kata dia tak boleh nak dia tak boleh nak dah re-upload tapi dia tak nampak yang dia dah re-upload. Dia macam sistem suruh re-upload semula. Tapi bila saya tengok dekat back end sistem dah ada dah. So tak ada masalah. So besok siapa tadi yang tanya? Lisa So kalau rasa tu besok nanti boleh kalau pukul 9-10 ke atas tu nanti WhatsApp saya dulu, kata kalau macam tu lagi nanti saya akan check dalam sistem. Kalau dah ada tak perlu upload dah. Kalau upload tapi dia tak boleh, nanti just screenshot nanti WhatsApp pada saya je ataupun Sekoji. So kita buat manual. Okay. So siapa-siapa yang ada macam tu yang dia tak boleh re-upload ni, yang macam incomplete document lah, siapa yang ada dia tak boleh re-upload ataupun dia tak sure dia itu dah sampai ke tidak, nanti boleh terus direct dengan WhatsApp saya ataupun Sekoji. Okay. Next. Hi sir. Hi. Okay, saya nak tanya dekatnya upload dokumen tu dia nak transkrip untuk diploma kan? Kiranya dah habis. Okay. Saya call college lama saya, dia cakap bulan depan, dalam tahun depan baru dia keluarkan. Macam mana tu? Tahun depan tu bulan berapa? Dalam bulan 1 macam tu. Sebab ada ramai juga beberapa student juga benda yang sama. Because tadi yang baru habis intern, walaupun so benda-benda yang macam ni, siapa yang belum ada lagi, kita boleh tunggu sehinggalah sampai bulan 2 boleh. Sehingga sebelum tarikh pendaftaran. Cuma nanti proses kamu jadi lambat lah. Orang lain mungkin dah buat orang lain mungkin dah buat bayaran, dah register online, tapi kamu sebab nak tunggu result lagi. Yang ada belum settle lagi. Tapi kena selalu follow up dengan college ke institute mana-mana ke untuk dapatkan kamu punya final result tu. Final transcript lah. Dapat provisional transcript pun tak apa. As long kamu dah ada indicator kamu dah completed, graduated, tamat pengajian macam tu. Kita boleh tunggu. Kalau CJ diploma? Kalau ganti dengan CJ diploma boleh? CJ ke atau apa dia ada, kalau CJ tu dia ada tulis indikator ke CGPA ke apa ke? Tak, ataupun surat tamat belajar? Mesti ada surat tamat belajar kan on top of CJ. Kiranya tahun depan baru dia nak keluarkan untuk saya. Boleh lah. As long as dah ada indikator dia tamat pengajian, akan bergraduate bla bla bla, ada CGPA dah okey. Hantar pada kita. Terima kasih sir. Sama. Lagi? Registration fee. Okay, siapa dulu? Kalau untuk residence, apa tempat nama residence yang untuk budak bisnes? Bukan untuk budak bisnes, dia untuk budak semua Unicare Business School. Okay, so nama dia Maxim City Lights dekat Sentul. Maxim City Lights Condominium dekat Sentul. Kita ada dua, satu dekat Setapak, satu dekat Sentul. Untuk semester depan, untuk Februari, student-student akan ditempatkan insyaAllah di Maxim City Lights Sentul. Okay, thank you sir. Welcome. Okay, tadi siapa? Ya. Student lepas convocational. Sorry, ada dua orang ni bercakap ni. Siapa dulu?
Sorry, saya Oh. Okay. nak tanya di lesson tu tak ada LRT tak dekat-dekat tu? Adalah dia ada feeder bus ke LRT station. Dan dia ada bus menghala ke KL, ke kampus kita juga. Tapi kamu kena tukar 2 kali bus lah dengan LRT. Ada public transport. Tak ada masalah. sorry sir. Yes. Saya student lepasan vocational. So saya hantar submit SPM. Boleh ke kalau saya submit SKM? Tapi kamu punya kamu dah ada yang dapat tu kan, full accreditation semua tu kan? Betul, untuk diploma saya dah ada lah, dah ada tulis pengajian lah. Boleh lah. Boleh saja upload je. Boleh je upload. Dokumen yang waktu hari pendaftaran tu, yang tu nanti dia SPM ke SKM tak apa kan? Cuma just bawa tu yang relevant document semua bawa je nanti. Okay, thank you. Welcome. Hi sir, saya nak tanya. Yes. For resident tu, ada parking sendiri and boleh bawa kereta, maksudnya kenderaan sendiri ke? Okay, ni pun soalan every semester hot ni. Okay, boleh bawa boleh bawa kenderaan sendiri, tapi dia kalau untuk yang kereta dia ada tengok dia akan tengok kalau availability parking, sebab slot parking tu, sebab dalam kat situ dia akan bukan kita student saja, because ada lagi penghuni lain penduduk di situ, especially yang dah berkeluarga apa semua tu. So priority dekat diorang. So nanti bila dah masuk dekat situ, nanti bila kamu dah mendaftar, nanti baru boleh kita tanya fellow sama ada tak lagi parking kereta. Motor selalu tak ada masalah sangat. Dia boleh je ada akses motor tu, kereta, dan kamu kena ada buat bayaran extra bayaran lah, mungkin dalam kalau dapat seasonal parking tu mungkin dalam RM60 untuk sebulan macam tu. Okay, thank you sir. And one more thing, saya nak tanya tentang credit transfer. Credit transfer tu ada tempoh ke? Macam contoh kita dah habis diploma tahun lepas, so tahun ni kita langsung tak sambung belajar, so kita nak masuk UniKL ni, so boleh still lagi boleh masih boleh diguna pakai as long as kamu lepasan diploma. Okay, thank you. Boleh. Okay. So saya tanya. Ya. Untuk credit transfer tu, dia kira macam contohnya semester 1 ada subjek yang kita pernah belajar, yang ada yang belum pernah belajar. Jadi adakah bila kita transfer kredit tu kita still kena ambil semester 1 ataupun kita boleh terus pergi ke semester 2? Itu nanti dekat bahagian selalunya akan bahagian akademik, dia akan dah siap-siap ditulis nanti kamu punya semester tu dia akan jadi selepas dah buat credit transfer semua tu dia akan jadi semester 2. Tapi kamu dalam semester 1 lah dia dah siap potong lah nanti. Kamu akan dapat satu lagi yang berapa dia akan tengok pula kelayakan jumlah subjek kredit yang boleh di-credit transferkan. Nanti dia akan dalam sistem dia akan pihak akademik akan changekan kamu punya semester tu. Jadi maksudnya saya akan terus pergi ke semester 2 lah maksudnya. Lebih kurang begitu. Ya, betul. Okay, thank you. Welcome. Kalau untuk transfer kredit, bila jadi 3 tahun tu berapa untuk kurangkan? Berapa untuk kurangkan? That's why lah nanti masa minggu orientasi lah kamu akan setuju dengan program koordinator yang akan buat. Okay, sir. Okay. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya, siapa tadi? Ini akaun Nazira Fazana. Okay. Saya nak tanya berkenaan dengan yang tentang residensi. Tadi tuan ada cakap tentang yang pasal Maxim kan? Ya. Misal katalah kalau contohlah untuk yang Nazirah tu dia nak pergi ke residensi Rah tu boleh ke atau untuk macam mana? Kalau residensi Rah semua itu dia di bawah bukan bawah UniKL, itu dia bawah ada middle person yang lain. Situ itu betul. Kalau tu dia itu student kena apply sendirilah. Tu kena apply sendiri. Ya, betul. Itu dia memang totally itu yang di pahaman saya itu kita just cari macam dia sebenarnya konsep rumah sewa. So kita just carikan student je rumah sewa macam tu. Tapi dia bukan di bawah UniKL, dan especially bukan bawah UniKL Business School lah. Jadi kalau
Yang Itu maxim memang di bawah UniCAD lah. Ya, so kita ada fellow, kita ada semualah kita akan maksudnya memang di bawah jagaan UniKL Business School. Kalau macam Plazarah tu maknanya sama macam student pergi sewa rumah luar lah. Kalau contoh untuk yang maxim tu boleh saya tanya berapa harga dia untuk 1 bulan? Tadi macam kita sebut tadi tu RM270 untuk sebulan ataupun RM1,350 untuk 1 semester. Okay, harap jelas ya. Sama. Okay, ada lain lagi? Kita buka sampai pukul 10 ya. Lepas pukul 10 nanti kan nanti mesti kamu dah ni dah. Okay. Ada lagi soalan? Saya nak tanya untuk residen maksudnya satu rumah tu ada berapa orang 4 orang ke? Setiap satu rumah tu boleh masuk dalam lebih kurang 10 hingga 12 orang because dalam satu rumah dia ada 3 ke 4 bilik tak silap saya. So ada bilik yang ramai, ada bilik 6 orang, ada bilik 4 orang, ada 3 orang, ada 2 orang. So cara nak masuk bilik-bilik tu nanti pada hari pendaftaran tu lepas di kampus pergi ke bilik dapat tu, so first come first serve basis lah. Ataupun kalau siapa ada kawan-kawan yang nak duduk sama dah boleh start okey. Nak duduk sama, datang pada waktu yang sama, check in sama-sama, so akan dapatlah unit yang sama. Okey, tetapi siapa nak duduk berdua, nak duduk berempat, duduk berenam semua tu, itu nanti masa hari tu baru tahu. Tengok boleh bincang, boleh discuss lah dengan bahagian fellow yang menguruskan rumah-rumah. Tapi lalu dia akan penuhkan satu rumah dulu, kemudian baru buka rumah kedua. Dan rumah kedua penuh, baru buka rumah ketiga. Okey? Apa-apa boleh diskusi masa check-in tu nanti. Okey? Alright. Lagi? Hello, dengar ke? Dengar. Siapa? Nina. Ya, saya. Saya nak tanya, offer letter saya tempat mendaftar dekat Sultan Ismail, tapi tadi Sekoji cakap dekat Geni, so nak ikutnya mana? Okey, tadi tu masa Sekoji kata tadi, sama tadi macam ada soalan tu. Mungkin ada technical error dekat kamu punya offer letter tu, kita akan betulkan kemudian. Tapi pendaftaran, lapor diri semua dekat Geni campus. Dekat Geni campus, dekat Keramat. Ya. Even dah check 2 kali offer letter dekat Sultan Ismail pun still sama dekat Geni. Dekat Geni. Apa-apa saja pendaftaran, orientasi semua dekat Geni campus Datuk Keramat. Okey, kamu program apa? Management and Entrepreneurship. Okey. Kelas kamu nanti dekat Sultan Ismail. Pendaftaran, orientasi dekat Geni campus. Offer letter nanti kita akan ubah kemudian. Okey? Alright. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, lain? Sure. So, yang untuk offer letter yang Sultan Ismail tu, contoh kalau dah print, so nanti saya akan betulkan balik jadi Geni. So, kena print balik ke ataupun boleh je guna yang lama? Boleh je guna yang lama. Nanti kalau yang baru tu nanti kita akan buat kemudian, nanti tak ada masalah. Untuk Mara pun boleh juga? Untuk Mara nanti kita akan guna yang baru. Okey. Kalau siapa-siapa yang ada nanti ada masalah pasal yang kekeliruan tu nanti boleh inform saya ataupun Sekoji salah seorang. Okey. Alright, besok boleh start inform kita. So nanti kita akan take note nama-nama tu nanti. Alright. Okey. Saya nak tanya untuk finance punya Islamic tu kelas dekat persiaran Geni ke macam mana? Itu dekat Queen Mall, dekat Jalan Sultan Ismail. Dekat Geni campus hanya program accounting sahaja. Untuk bachelor degree hanya program accounting saja yang akan dekat Geni campus. Selain daripada program accounting, insya-Allah semuanya akan berada di Queen Mall campus dekat Jalan Sultan Ismail. Okay, alright. Ada lagi? Ada 2 minit lagi sebelum kita berakhir. Salam sir. Ya, kesalam. Saya nak tanya pasal transkrip. Saya baru lepas intern. Ya. Cuma transkrip ada lagi. So macam mana? Boleh ke join? Boleh join macam tadi soalan yang tadi juga. Kalau kita boleh tunggu sehinggalah pada hari pendaftaran. Maknanya sampai bulan 2 nanti. Sebab transkrip tu dia keluar bulan 11.
Bulan 11? Oh, itu bulan 11 tahun tu. depan. Tahun depan. Tapi kan kamu ada dapat surat, kamu ada sijil ke atau surat yang ada yang mini transcript ke yang mengatakan kamu dah habis belajar, completed. Boleh dapatkan surat tu. Kena tanyalah dekat kamu daripada mana? KPTM Kota Baru. So rujuk kepada KPTM Kota Baru, bila boleh dapat yang tu. Transkrip itu satu cerita kan. Ini yang surat tamat belajar. Sebab kamu habis internship bila ni? Bulan 7. Bulan 9 tu. Dah maknanya dah lama kan. So maknanya patutnya pada bulan 1, bulan 2 patutnya dah boleh dapat dah surat tamat belajar tu. Unless kalau kamu tak dapat juga surat tamat belajar menjelang 26 hari bulan 2 nanti, so nanti kena tak boleh juga masuk, kena postpone intake seterusnya lah sama ada Julai ataupun September 2023. So kalau di-confirm dikata bulan 11, so untuk unit ni kena postpone ke? Kena postpone lah, kena inform saya atau Sekoji, email kami mengatakan sekian kamu program ini untuk tukar intake ke Julai ataupun September 2023. So kami akan tukar offer letter kamu. Cuma nanti dalam sistem kita akan tukar. Tapi kamu tak perlu reapply, tak perlu apply semula. Kita gunakan data yang balik semuanya. Tak payah, just inform kita akan tukar. Cuma nanti kamu akan dapat nanti offer letter tu lambatlah bulan 4 atau bulan 5 tahun depan. Tapi kena keep follow up dengan kita orang. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, ada apa-apa lagi? Dah pukul 10 tepat. Rasanya dah tak ada apa-apa. Nanti kita buat survey dalam WhatsApp group. Please tengok WhatsApp group. Siapa yang betul-betul nakkan perkhidmatan bas. Okey? Alright. Itu saja. Saya rasa Sukoji ada lagi ke dalam ni? Kalau tidak ada apa-apa, nanti kita boleh end up kita punya ni lah. Sukoji ada apa lagi tambahan? Tak ada. Okey lah. So rasanya boleh tu macam tu biasalah kan. Okey. So insyaAllah kita akan berjumpa semula untuk sesi seterusnya. InsyaAllah kita akan buat 2 atau 3 kali sesi. Just keep in touch pula. Just alert semua yang apa-apa info, update info dalam WhatsApp group. So nanti just inform kita semua dan dah hujung tahun nanti kami pun ada yang kami nak bercuti apa semua kan. Tapi insyaAllah boleh dihubungi melalui WhatsApp ataupun phone call lah. Alright. So untuk itu terima kasih banyak kepada semua bakal-bakal pelajar UniKL, especially UniKL School. Terima kasih juga kepada para ibu bapa yang ada sama join tadi. Kita appreciate sangat-sangat lah. So untuk itu insyaAllah nanti kita akan jumpa kemudian. Alright. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Alright. So nanti yang pasal offer letter tu once dah update, nanti kami inform dalam grup lah. Okay, so apa-apa, anything just tengok dalam grup je lah. Okay. Thank you semua. Bye. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Baik. Yang mana yang PMPM tu esok lah Selamat malam. Apa-apa esok lah ya. Okay. Dah pergi tengok apa? K-drama ke, main game ke? Sir? Iya. Sorry, tadi saya ada masalah internet. Saya terlepas part yang bayar yuran itu. Sorry, putus-putus. Putus-putus. Saya stuck, saya lambat masuk sikit sebab masalah internet. Saya nak tanya pasal pembayaran tadi, so saya terlepas part tu, saya dah masuk tadi macam pertengahan sikit lah. Saya nak tanya, yuran tu nanti kita kena bayar untuk yang pendaftaran tu kan, kita kena bayar sekaligus semua lah, macam 1,000 lebih lah kan, kalau kira-kira semua dalam satu tempat lah. Bukan kita kena bayar ini dekat sini, yang ini dekat sini ke apa. Faham yang maksudnya bayar terus 1,000. Concentrate bayar untuk yuran pendaftaran 490 itu. Lepas tu kalau kamu duduk hostel, bayar yang 270 untuk 1 bulan dulu. So jumlah yang perlu kamu bayar adalah RM760 dahulu. Okay, dengar tak? Okay. RM760. Itu tambah juga yang untuk akaun business school. Yang ada another RM130 tu untuk access card dengan kunci, itu nanti later. Sebab itu ada
ada aktiviti yang lain. Sebab tu ada kod beta. Sekarang ni fokus untuk bayar yuran pendaftaran dengan yuran residen dulu. Tu 760. Kalau tak duduk residen, bayar 490 saja. Ya, betul. Okey kah? Okey kah? Yang 130 tu nanti bayar waktu hari pendaftaran kan? Itu pun boleh, tapi kalau sebelum tu pun nak bayar bulan 1 ni tu pun boleh. Oh, okey. Okey, faham. Okey. Thank you, Ani. Sama-sama. Okay, bye. Bye. Saya tanya, registration fee itu kena bayar boleh bila ke before registration registration day? Dah boleh start bayar dah, Muhammad. Dah boleh start bayar. Kalau boleh tu sampailah registration day nanti. Okay, kalau kamu cuma nanti kalau dah bayar awal tak adalah messy gapa-gapa nak bayar pada hari kejadian kan. So kalau bayar awal, settlekan awal, bayar bulan 1, bulan 2 tu dah even better. Okay, thank you. Welcome. Okay, ada lagi dah habis kot. Ramai lagi ni. Dah boleh beransur pulang dah adik-adik. Boleh saya dapatkan contact number, tak ada dalam WhatsApp group ke? Contact number tak ada dalam WhatsApp group ke? Dah ramai dah ber-WhatsApp ni tak ada. Syazana tak ada dalam WhatsApp group, dan macam mana boleh tahu pasal briefing ni? Macam mana boleh tahu pasal briefing?